Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menerangkan atau menjelaskan mengenai kitab Sunan At-Tirmizi. Yang pertama, Al-Quran dan Hadis adalah dua sumber utama bagi umat Islam untuk dijadikan panduan hidup di dunia dan mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi hari kiamat. Selagi mana kita berpegang dengan dua sumber tersebut, selagi itu kita tidak akan sesat. Kerana mukjizat yang terkandung dalam sumber tersebut sangat hebat. Yang kedua, kitab Sunan At-Tirmizi ini adalah kitab hadis yang terkenal dan juga salah satu daripada 6 buah kitab hadis yang merupakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nisa'i dan juga Sunan Ibnu Majah. Kitab ini merupakan sumber kedua iaitu hadis yang memperincikan perkara yang umum di dalam Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. Yang ketiga, kitab Sunan At-Tirmizi ini adalah salah satu karya Imam Tirmizi yang terpenting kerana kitab ini merupakan karya yang terbesar. Imam Tirmizi mengatakan bahawa beliau menulis kitab ini lalu menunjukkannya kepada para ulama di Hijaz dan Iraq. Lalu para ulama tersebut menerima dengan senang kitab tersebut. Kitab ini juga menjadi rujukan terpenting berkaitan dengan masalah hadis dan ilmu hadis. Biodata Imam At-Tirmizi. Nama lengkap At-Tirmizi ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarah bin Musa bin Al-Dahhak As-Sulami Ad-Darir Al-Bukhari At-Tirmizi. Dan Imam At-Tirmizi ini dilahirkan di daerah yang berdekatan dengan Sungai Jihun, Khurasan, Iran pada tahun 207 Hijrah. Akan tetapi sebahagian yang lain memperkirakan bahawa kelahiran beliau pada tahun 209 Hijrah. Antara guru-guru yang At-Tirmizi tuntut ialah imam-imam yang masyhur seperti Imam Al-Bukhari, yang mana Imam Al-Bukhari ini telah memperkenalkan kepadanya mengenai pengetahuan dalam melakukan takhrij dan mengetahui kandungan-kandungan di dalam hadis. Selain itu, At-Tirmizi ini juga berguru kepada Imam Al-Muslim, Abu Dawud, Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Bashar. Di antara muridnya pula ialah Abu Bakar bin Ahmad bin Ismail As-Samarqandi, Ahmad bin Ali Al-Makri, Ahmad bin Yusuf Al-Nasafi dan yang terakhir ialah Ahmad bin Syakir Al-Waraq. Selain sebagai ulama hadis yang terkemuka, At-Tirmizi ini juga dikenali sebagai ulama fiqh yang luas pandangannya serta ulama yang sangat produktif, alim, soleh, zuhud dan wara'. Terdapat pelbagai karya-karya yang boleh dihasilkan oleh At-Tirmizi. Antaranya ialah Al-Jami' Al-Sahih, Tawarik, Al-Ilal, Al-Ilal Al-Kabir, Asma' Al-Sahabah, Al-Asma' wa Al-Kunya dan Takhir Al-Atsar Al-Mawqufah. Tapi di antara karya yang paling popular yang digunakan oleh para ulama ialah kitab Al-Jami' As-Sahih. Dan yang terakhir ialah At-Tirmizi ini telah wafat pada usia 70 tahun, di mana pada malam Isnin bersamaan dengan 13 Rejab 279 Hijrah dan beliau dimakamkan di Uzbekistan. Bidang yang difokuskan dalam kitab Sunan Imam Tirmizi yang pertama, Jami' Tirmizi juga dikenali sebagai Sunan At-Tirmizi kerana sebahagian besar yang disertakan di dalamnya adalah hadis-hadis hukum. Yang kedua, kitab Sunan Tirmizi ini juga dinamakan sebagai Jami' Al-Kabir. Perkataan Jami' bermaksud penyertaan, iaitu buku ini merangkumi pelbagai bidang pengetahuan seperti biografi, sastra, tafsir, kepercayaan dan lain-lain. Yang ketiga, antara bab-bab yang ada dalam kitab Sunan Tirmizi ini secara keseluruhannya terdiri daripada 2,376 bab dan 3,956 hadis. Pada juzuk yang pertama terdapat 184 bab dan 237 hadis sebagai contoh mengenai solat.
Pada juzuk yang kedua, terdapat 260 bab dan 355 hadis. Sebagai contoh, kitab witir. Pada juzuk yang ketiga, terdapat 516 bab dan 781 hadis. Sebagai contoh, kitab zakat. Dan pada juzuk yang keempat, terdapat 734 bab dan 997 hadis. Sebagai contoh, kitab wudud. Dan juzuk yang kelima terdapat 474 bab dan 773 hadis yang membahaskan tentang ilmu dan iman. Oleh itu, kitab Sunan Tirmizi ini sesuai digunakan sebagai rujukan kerana intipati di dalam bukunya tersusun dengan baik sehingga ia lebih mudah difahami dan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Arifin, nombor metrik 12011798. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang tajuk metodologi penulisan kitab Sunan At-Tirmizi. Dalam menyusun kitab Sunan At-Tirmizi, kaedah yang biasanya digunakan oleh imam adalah mencantumkan judul pada setiap bab, kemudian mencantumkan satu atau dua hadis yang dapat mencerminkan dan mencukup isi judulnya. Setelah itu, imam mengemukakan pendapat peribadinya tentang kualiti hadis tersebut, sama ada sahih, hasan ataupun daif. Untuk tujuan ini, Imam At-Tirmizi menggunakan istilah yang tidak biasa digunakan pakai oleh para ulama sebelumnya. Imam juga mencantumkan pendapat para ahli hukum terdahulu, para imam mazhab yang berkaitan dengan berbagai macam-macam hukum, yang berbagai masalah hukum Islam, iaitu fiqh. Sementara itu, dalam meriwayatkan hadis, Imam At-Tirmizi juga menggunakan kaedah yang berbeza dengan para ulama hadis yang lainnya. Dengan menggunakan kaedah yang digunakan pakai oleh Imam At-Tirmizi, maka dapatlah memahami bahawa usaha menjelaskan keadaan sesuatu hadis yang dimasukkan oleh imam untuk mengetahui kelemahan hadis yang bersangkutan. Metodologi Imam At-Tirmizi pada isnad dan sanad adalah perawi yang sampai ke matan. Dan faedah sanad adalah untuk mengetahui apakah pembicaraan dari segi kesihatan dan kelemahannya. Dan dalam beberapa perkara mengenai kaedah imam dalam Imam At-Tirmizi dalam isnad, iaitu imam tidak mengikuti hadis perawi yang sangat lemah, dan jika dia meriwayatkan hadis oleh perawi yang sangat lemah, maka dia menjelaskannya dan merujuknya dan tidak berdiam diri mengenainya. Setelah penghentian hadis, imam menyatakan keputusannya mengenai hadis ini, dan dia mempunyai terminologi sendiri dalam hal itu. Sebahagian besar Imam At-Tirmizi dalam bukunya menyebut sebab-sebab hadis yang merupakan perkara yang mencabar keaslian hadis, dan dia menjadikan topik ini sebagai bahagian yang istimewa dan meletakkannya di akhir buku. Imam menyusun bukunya mengikut bab dan tajuk perundangan kerana sifat hadis buku yang dominan adalah hadis-hadis yang mengandungi ketetapan hukum, tetapi tanpa bebas menyebut hadis mengenai topik lain seperti pentafsiran, keterangan tentang kebangkitan dan lain-lain. Hadis-hadis yang sudah disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Mengenai susunan hadis dalam setiap bab, cara utama bagi Imam At-Tirmizi untuk melakukan itu adalah dengan menyebut hadis-hadis di mana ada sebab, kemudian yang sahih untuk menjelaskan alasan-alasan yang tersirat. Dalam bukunya, Imam At-Tirmizi menghasilkan beberapa hadis yang disebarkan dan dihentikan, dan dia tidak membatasi dirinya hanya untuk berkomunikasi. Imam At-Tirmizi memperjelas para fuqaha di antara para sahabat, pengganti dan mereka yang mengejarnya dengan jelas, dan dia memasukkan dalam bukunya hadis waqaf, dan dia menyatakannya dengan mengatakan hadis mauquf. Dalam bukunya, Imam At-Tirmizi menghindari mengulangi hadis, dan dia tidak mengulanginya kecuali di beberapa tempat dengan mempertimbangkan kadang-kadang pengulangan itu mempunyai manfaat baru, dan kadang-kadang dia tidak memperhitungkannya. Dalam metodologi mutun dan matan adalah apa yang berakhir dengan sanad pertuturan. Terjemahan dari bab-bab kitab sunan paling umum
dan digunakan oleh imam lebih banyak daripada yang lain. Dan apa yang dimaksudkan dengan munculnya terjemahan, mereka adalah yang disimpulkan oleh pembaca melalui judul babnya mengenai kandungannya. Terdapat minat yang jelas dari Imam At-Tirmizi dalam kata-kata aneh dalam badan hadis dan penjelasan makna dan penjelasannya, serta minat untuk menulis faedah setiap hadis setelah dimasukkan. Dirasah ahadith, perawi tertinggi an Adi bin Hatim. Matan, faqala bismillahirrahmanirrahim hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti aswad. Al-Baqarah ayat 187. Qala fa akhadtu iqalaini ahaduhuma abyadu wal akharu aswadu faja'altu unzuru ilaihima faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an lima yahfazhu Sufyan faqala innama huwa lailu wa nahara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan hukum hadis tersebut ialah hasan. Analisis hadis yang kedua ialah Haddatsana Ahmad bin Mani' Haddatsana Ya'qub bin Wali al-Madani an Abdullah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-waqtu al-awwal min as-salah ridwanullah wal waqtu al-akhir afwullah. Okay, jadi perawi yang tertinggi ialah Ibn Umar. Kandungan hadis ataupun matan ialah al-waqtu al-awwal min as-salah ridwanullah wal waqtu al-akhir afwullah, dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan hukumnya ialah hadis hasan. Hadis ini mempunyai perawi yang tertinggi iaitu Abdullah bin Mas'ud dan mengandungi matan. Sumber hadis ini adalah daripada Sunan At-Tirmizi di mana isnadnya lemah dan ianya merupakan hadis hasan gharib. Para ulama ada menyimpulkan bahawa kitab Sunan Tirmizi terdapat kelemahan iaitu meriwayatkan beberapa hadis yang dhaif dan juga menyebutkan hadis yang gharib iaitu yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Namun begitu, penyebutan hadis yang gharib atau dhaif tersebut akan diikuti dengan hadis yang sahih selepasnya. Kesimpulannya, kita dapat mempelajari tentang isi kandungan dan kaedah Imam At-Tirmizi menulis hadis di dalam kitabnya iaitu Sunan At-Tirmizi dengan jelas. Yang kedua, selain itu, kita juga dapat mengetahui tentang buku Imam At-Tirmizi yang dapat dibezakan oleh banyak manfaat hadis sehingga menjadi rujukan penting bagi setiap orang yang ingin menulis hadis, terutama ilmu mengenai hadis. Akhir sekali, kita juga dapat mengambil pengajaran tentang Imam At-Tirmizi yang sangat teliti dalam menulis hadis untuk menyampaikan dengan baik kepada umat Islam, dan kitab hadisnya boleh dijadikan sebagai rujukan dari zaman dahulu sehinggalah zaman kini. Sekian, terima kasih.